A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Hadirin serta hadirat serta pendengar yang saya kasih sekalian, saya sambung apa yang dibacakan pada minggu lepas berhubung dengan perkara-perkara yang berkait dengan at-taharah ataupun penyucian ataupun apa perkara-perkara yang membabitkan penyucian dalam agama Islam. Jadi pada minggu lepas kita bincang berkenaan dengan benda-benda yang dikatakan najis. Pada minggu lepas telah diterangkan tentang bangkai. Maka perkara yang kedua pada minggu ni iaitulah di antara yang dikatakan najis ialah darah. Segala macam darah najis selain daripada hati dan limpa. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu memakan bangkai, darah dan daging babi. Al-Maidah ayat yang ketiga. Jadi jelas sini disebutkan bahawa diharamkan kita makan bangkai, satu. Yang keduanya adam, iaitu darah. Makna dia minum darah adalah diharamkan. Makna dia najis, ya, situ adalah najis. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani, as-samaku wal jaradu wal kabidu wat tihalu, rawahu Ibnu Majah. Telah dihalalkan bagi kita, iaitu bagi kita tu maksudnya orang Islam, dua macam bangkai dan dua macam darah, iaitu ikan dan belalang, hati dan limpa. Riwayat Ibnu Majah. Jadi berdasar pada hadis ni, makna dia darah tu adalah najis, haram dimakan ataupun diminum, kecuali kalau hati ataupun limpa. Limpa tak apa. Kemudian yang ketiganya adalah nanah. Ni juga najis. Jadi yang darah tadi, walau bagaimanapun darah ni, saya sebut dah pada minggu lepas bahawa darah yang diharamkan itu adalah darah yang mengalir. Adapun darah yang melekat dekat urat-urat tu, itu dimaafkan. Kalau kita sebelah lembu, maka bila sudah meleh ni, kita pun lapar-lapar, maka darah adalah bila ketekak daging tu ada darah situ, celoh ni dan sebagainya, itu dimaafkan. Yang tak bolehnya darah mana? Darah hok mula-mula sembelih, hok sembuh. Tak. Kita pergi sembelih, kita pergi melih lembu contohnya, maka darah hok sembuh tu. Itu yang dikatakan darah yang diharamkan. Ada pun hok lekat di tulang-tulang, hok lekat di daging-daging urat-urat, itu adalah dimaafkan. Kalau tak basuh pun tak apa, pakai masuk gitu pun boleh. Saya royak dah minggu lepas rasanya tak. Tu. Tapi orang Melayu kita ni basuh bersih. Ya tak payah basuh bersih. Maknanya tak payah basuh apa, elok gitu je. Lepas tu masuk dalam hak yang kita nak masuk apa. Tak? Kita dah buat apa nama ni, dah siap-siap dah bahan-bahan nak masuk ni. Dah panah dah apa, minyak panah dah, bawang dah masuk dan sebagainya. Air dah letak dan sebagainya, kita pun letak daging hok tak basuh, tak apa-apa boleh. Ada darah boleh, ada apa-apa boleh. Jangan bimbang. Itu tidak payah basuh. Kalau basuh tak ada apa-apa, baguslah nak basuh biar bersih dah. Tapi kalau tak basuh pun tak ada apa-apa. Saya rasa saya dah terang dah pada minggu lepas. Yang ketiga, nanah. Segala macam nanah adalah najis, baik yang kental ni yang hok beku, ataupun yang cair. Dah ada hak darah nanah ketar beku, ada tau.
macam kutih jerawat. Hak tobek putih nasi tu, budak-budak dak sebut tu. Tu nanah beku ke tu. Macam kutih jerawat kali. Balik rumah kutih jerawat. Umur macam kita ada jerawat dah. Tak? Okey. Umur budak-budak ada lah. Maka kutih tu tobek dak putih tu lah. Maka hak tu dia beku lah tu. Beku. Mahu pun yang cair. Yang cair tu yang biasa tubik apabila ada kumang dan sebagainya. Jadi dia keluar nanah dan sebagainya. Kerana nanah itu darah yang sudah busuk. Okey. Dipanggil sebagai as-sadid. As-sadid dalam bahasa Arab dia panggil as-sadid. Okey, di antara makanan tu, makanan orang masuk neraka. Nak rasa boleh lah. Masuk neraka boleh rasa lah. Siapa nak masuk neraka? Kita semua nak masuk syurga lah. Jadi sebab tu tak payahlah nak rasa-rasa. Kita masuk syurga belaka, kita akan makan buah-buahan dalam syurga. Itu yang kita naknya. Yang keempat, segala bentuk cecair yang keluar daripada dua pintu, dua jalan, dubur dengan kubur. Semua itu najis selain daripada mani, najis belaka. Kecuali mani. Air mani tak najis berdasar pada mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hanafi, air mani najis juga. Najis tak dibawa semayang dah. Tapi mazhab Syafi'i kata air mani tak najis. Termasuklah air mani binatang sekalipun, dia tak najis. Kalau najis, maka tak boleh makan telur ayam. Telur ayam tak boleh lah. Hak separuh masak. Tak, umpamanya kita kata pagi-pagi minta telur ayam separuh masak, ayam kapung umpamanya. Maka hak putih tu adalah air mani dia, maka itu adalah najis lah. Jadi kita pakai mazhab Syafi'i, tak najis lah, alhamdulillah. Gitu. Macam mana, sebab apa yang dikatakan tidak najis itu? Ialah kerana Rasulullah SAW pergi semayang dalam keadaan dia menggunakan pakaian, baginda menggunakan pakaian yang ada air mani. Air mani ada lagi. Mengikut riwayat daripada Siti Aisyah, kuntu afukuhu min thawbi Rasulullah SAW. Aku yang panggil apa ni? Aku yang kikih. Kikih mani itu daripada pakaian Rasulullah. Kalau najis takkan kikih. Dia kena basuh lah. Kalau najis, mana bila tak najis tu kikih tak apa. Maknanya dia tak najis lah tu. Dah pada najis dah ya kikih lah. Jadi air pula. Jadi manusia malulah dengan keadaan begitu, maka sebab tu dia kikih. Jadi boleh hukum dia dimasukkan dalam perkara yang tidak kotor lah. Itu sebenarnya. Baik yang biasa seperti tahi kecing atau yang tiada biasa seperti mazi. Itu semua najis belaka tu. Air mazi, air wadi dan sebagainya. Okey. Jadi tak ada lah kita kata dimaafkan, mudah-mudah sangat ada. Terutama sekali yang membabitkan buang air besar. Tak, janganlah kita kata ni maaf dah ni. Tak, jangan. Yang dimaafkan kalau sekiranya istinja dah 3 kali. Itu cerita lain kita akan sebut. Baik daripada haiwan yang halal dimakan ataupun daripada haiwan yang tidak halal dimakan, maka tak najis air mani tadi. Yang najisnya ialah selain daripada air mani, maka itu adalah najis. Itu yang sama ada daripada binatang ataupun bukan daripada binatang ataupun yang manusia. Binatang tu pula, kalau binatang halal pun tak najis. Kalau air mani tadi, yang tak halal pun tak najis, yang halal pun tak najis. Jadi sebab tu boleh makan telur penyung. Penyung tu tak boleh makan. Penyung dia boleh makan, kita tak makan dia. Penyung tak makan apa perut dia. Tak, kita kata dah. Penyung tu dia boleh makan, kita nak makan dia haram lah. Sebab dia hidup 2 alam. Mana bukti 2 alam? Daripada laut naik ke darat, daripada darat turun ke laut. Tu bukti dia turun, dia tu 2 alam. Dia tak macam ikan keli duduk dalam air semua. Walaupun kita letak atas darat hidup, tapi dia tak pergi sendiri. Dia tak pergi sendiri ke darat. Maknanya dia hidup sealang je. Maka ikan keli adalah binatang yang hidup sealang je. Ada pun penyung tadi 2 alang. Sebab dia pergi, dia beradang dia pergi.
Orang kita kata pecung. Dia pecung pergi naik agak nak telur. Kalau dia turun pula ke laut. Samalah katoknya apa semua, buayanya, bewoknya. Boleh dia pergi ke laut, dia pergi ke air dan dia pergi ke darat. Dua alang lah tu. Tak. Termasuklah ikan baku. Ikan baku ke mendapa hak telur dia, hak dalam cerita batu belah batu takuk. Tak. Mok mendapa gitu tak. Siapa nak ambil tiket ngajut dah. Tak umpamanya. Maka ikan baku tu memang dia naik ke atas. Dia naik atas yang darat ni, tempat kotor tu lah dia naik. Jadi ikan baku tu pada zahirnya haram lah, tak payah makan lah, kecuali nak buat ubat. Nak buat ubat tu cerita lain. Bak ubat lain. Okay? Bak ubat lain. Kita bak ubat ni banyak benda haram. Sedar tak sedar tak tahu lah. Tapi itu cerita lain. Bak ubat ni cerita lain. Tapi bak makanan ni adalah dia adalah masuk dalam haram. Sebabnya ialah kerana dia duduk dua halang, iaitulah ikan baku tadi. Betul tak ikan baku cek tu tak? Mata song. Okay? Itu adalah di antara yang hidup dua alam. Jadi penyu ni hidup dua alam, tapi telur penyu boleh makan. Sebab apa? Sebab najis. Mani tak najis. Begitu. Mani itu adalah tidak najis. Okey, baru ni ada wih telur penyu ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu sallallahu alaihi wasallam lamma ji'alahu bihajaraini wa rawsatin liyastanjiya biha akhadha al-hajaraini wa radda ar-rawsata wa qala hadhihi riksun, rawahul Bukhari. Tak kala baginda diberi 2 biji batu dan 1 tai keras untuk dibuat istinja, baginda mengambil 2 biji batu serta tai beliau baginda kembalikan dan berkata ia adalah najis. Jadi Rasulullah nak istinja. Jadi adalah sahabat yang bawa batu 2 butir untuk Rasulullah istinja dan bawalah tai kering. Maka Rasulullah tolak yang tai kering. Itu menunjukkan bahawa tai itu adalah najis, yang keluar daripada dubur dan kubur itu adalah najis. Itu bukti dia, itu dalil dia. Jadi Rasulullah gunalah hak 2 butir batu hak kecil tadi, kemudian bolehlah digunakan satu lagi ataupun buncu-buncu yang lain untuk melakukan istinja. Sabda Rasulullah SAW, qala Nabi SAW, hina balal a'rabu fil masjid sabbu alaihi dhanuban min ma'in, rawahu Bukhari. Ketika A'rab ni iaitulah orang Arab yang duduk di kampung-kampung kencing dalam masjid, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tuanglah olehmu tempat kencing itu dengan setimba air. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang tu, orang Arab, tapi duduk di kampung. Dia tak biasa dengan cara pembandar orang. Cara bandar ni tak biasa. Maka bila dia masuk dalam masjid, dia pergi kat juru, dia pergi pacok kencing situ. Kencing situ. Ni orang Arabi ni. Dah buat apalah dia buat gitu. Itu kata dia tak biasa dengan pembandar orang tak. Dia pakai gitu dia. Maka sahabat-sahabat pun nak marahlah. Ada yang nak pukul kepada lelaki yang kencing itu. Lalu Rasulullah SAW larang, dan Rasulullah SAW telah minta satu bekas air lalu dituangkan di atas tempat kencing tadi. Itu menunjukkan bahawa air kencing itu adalah najis. Itu je dalil situ, nak ambil dalil je. Begitu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aliyin qal kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartul Miqdad fa as'alahu fa qala yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau, rawahu Muslim. Daripada Ali, khalifah yang keempat, katanya, saya seringkali keluar mazi, sedang saya malu menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya suruh Miqdad ni kawan dia lah, sahabat Nabi yang lain, menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang air mazi yang banyak keluar tadi. Miqdad lalu berkata kepada baginda, jawab baginda, hendaklah ia basuh kemaluannya dan berwudu, rawahu Muslim. Makna Sayyidina Ali ni adalah rajulan madza'an, seorang lelaki yang banyak keluar mazi. Lalu dia nak tanya Rasulullah, najis ke tak? Dia malu. Dia pun pasang orang seorang, kawan dia, nama dia Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu.
Miqdad bin Aswad ni sahabat Nabi, nama dia Miqdad bin Aswad. Lalu Miqdad bin Aswad pergi tanya Rasulullah tentang permintaan Sayyidina Ali tadi, suruh tanya tentang mazi tadi. Lalu Rasulullah kata, apa Rasulullah kata, ya silu dzakarahu wa yatawadda, hendaklah dia basuh kemaluan dia, makna hak bekas kena, hak yang keluar mazi tadi, dan hendaklah dia berwudu. Makna dia mazi itu adalah najis. Tu. Kalau tidak tak suruh basuh. Kan tak suruh basuh dah. Najis dah tu. Itu. Jadi Miqdad bin Aswad ni yang pergi tanya. Jadi sebab tu kita boleh kau kalau nak tanya benda tanya, suruh orang tanya. Kita malu kau. Okey. Suruh orang tanya, tak apa. Macam Miqdad, macam Sayyidina Ali ni lah, dia malu nak tanya Rasulullah. Malu punya Sayyidina Ali ni, dia suruh Miqdad bin Aswad. Miqdad bin Aswad ni seorang sahabat Nabi yang yang dikatakan, yang dimasukkan oleh orang Syiah sebagai pengikut tegar kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan dimasukkan oleh orang Syiah sebagai di antara sahabat yang tidak murtad. Kok lain murtad belaka kecuali 12 orang. Ada satu riwayat kata 8 orang. Di antaranya Miqdad bin Aswad tak murtad. Ini orang Syiah kata. Tak. Kita kata tak, sahabat tak ada murtad kecuali hak murtad tu ialah adalah seorang dua. Tapi keseluruhannya adalah tidak murtad. Dan sahabat-sahabat Nabi ni ramai. Jumlah dia bukan 8 orang je. Dan sahabat Nabi ni kata Ibnu Hazmin Al-Andalusi adalah orang yang dijamin masuk syurga qat'an secara nas. Okey, ini disebut oleh Ibnu Hazmin Al-Andalusi seperti yang dinukilkan dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah radhiyallahu anhu. Yang kelima, arak. Tiap-tiap minuman yang memabukkan, tiap-tiap minuman keras yang memabukkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, berhala, bertenung nasib itu adalah najis, keji, pekerjaan syaitan. Suratul Maidah ayat 90. Berdasar pada ayat ni perkataan rijsun, bahawa arak adalah rijsun. Rijsun ni kotor. Kotor makna apa? Kalau tak najis takkan kotor, maka najis. Maka itulah pandangan mazhab Syafi'i dan jumhur al-fuqaha, iaitulah kebanyakan ulama mengatakan bahawa arak adalah najis. Dia tu tak boleh minum sekali, setuh pun kita kena basuh tangan kita. Arak ni. Jangan kita kata minum tak boleh, setuh lepas tu pergi mayang, tak basuh tangan, tak boleh. Makna dia orang minum arak tu ada dua kali. Dia minum arak seorang, dia minum najis pula lagi. Dia minum najis pula lagi. Orang kata najis air kecil syaitan. Air kecil syaitan dah. Nak kata dia najis ni, orang pun kata air kecil syaitan. Okey, nak kata najis ni arak tadi. Itulah pandangan jumhur fuqaha. Kebanyakan ulama. Tak. Air kecil syaitan ni ada juga orang kaitkan dengan benda apa tu? Pokok terbakar. Bakar orang isap rokok. Maka dikatakan apabila syaitan jatuh daripada syurga, dia jatuh di Bukit Asfahan, maka Nabi Adam jatuh dekat Sarandik, dekat apa pun gitu, dekat Sri Lanka. Kemudian Siti Hawa jatuh di Jeddah. Maka masa dia kena perambak tu, mana syaitan dia kena perambak oleh Allah Subhanahu taala daripada syurga. Jadi dia pun dalam keadaan gopoh-gapoh, dia terkecing. Maka daripada air kecing dia jadi tadi, tumbuhlah pokok terbakar. Tumbuhlah pokok terbakar. Maka sebab tu terbakar ni ada supahang dia. Tak? Isap rokok jadi mudarat dan sebagainya. Hadis tu adalah hadis maudhu', hadis reka. Kalau ada jumpa hadis tu kok, jangan kita percaya lah. Nak kata rokok ni haramnya siapa tu ambil hadis tu tak ayah nak kata rokok tu guana-guana, bukan kita pakai dalil yang maudhu', hadis yang maudhu', hadis yang reka-reka macam tu, tak ada. Kita pakai nas-nas yang sahih, sama ada daripada Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, hak sahih. Tak, itu. Jadi nak cerita ni, bila sebut air kecing syaitan tadi dikaitkan dengan terbakar. Kemudian orang Melayu kita kaitkan pula dengan apa? Dengan arak, sebab dia najis. Jadi orang panggil air kecing syaitan tak? Gitu. Walau bagaimanapun tentang arak ni,
dalam kitab Subulus Salam menyebutkan bahawa pengarang mengatakan bahawa bagi dia tak najis arak. Arak haram minum tapi tak najis. Itu pandangan dia. Kalau kita setuh, kita tak payah basuh, boleh terus pergi memayang gitu je. Itu pandangan dia, disebutkan dalam kitab Subulus Salam dan disokong oleh orang ulama moden ni, antaranya Syekh Abdul Qadir Zaidan dalam kitabnya Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Dia kata arak tak najis. Bukan saya suruh pakai pandangan ni, nak cerita je. Arak tak najis dia kata. Sebab dia kata apa? Tak ada nas kata arak najis. Dalam ayat Quran tadi dia kata innamal khamru wal maisiru wal ansabu sampai habis lah, iaitulah sesungguhnya arak, judi, kemudian berhala, tenung nasi itu adalah najis. Jadi kalau nak kiranya, adakah arak saja yang najis tu? Judi pun najis, berhala pun najis, tenung nasi pun najis. Jadi menunjukkan bahawa najis itu bukan najis sungguh. Bukan najis yang kalau kita setuh kita kena basuh tangan tau. Najis itu ialah najis perbuatan tu. Orang minum arak tu najis perbuatan tu, maknanya orang minum arak ni Allah, perbuatan tu kotor. Orang main judi tu perbuatannya kotor. Orang semua berhala, perbuatan tu kotor. Orang main tenung nasi itu adalah perbuatan itu kotor. Itu makna rijsung tu bukan makna najis, tapi kotor, perbuatan tu kotor. Minum arak tu, arak tu dia minum. Bila minum tu Allah kotor dia ni, tak? Jadi kotor, bukan najis. Dia kata gitu. Maka dia kata arak tak najis. Jadi ada dua pandangan lah. Syafi'i dan Jumhur mengatakan bahawa arak najis, di samping haram minum arak. Yang keduanya kata arak haram tapi tak najis. Nak pakai hak mana-mana boleh belaka. Tapi dah kita mazhab Syafi'i, kita pakai mazhab Syafi'i kata najis lah. Okay? Kata najis, begitulah. Yang keenam ialah anjing dan babi. Semua haiwan suci kecuali anjing dan babi. Ni hak najis ni. Semua haiwan suci kecuali anjing dengan babi najis. Mana dalil dia? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru an ina'i ahadikum idza walawa fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin aulahunna biturab, rawahu Muslim. Cara mencuci bejana seseorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali. Air yang pertamanya hendaklah dicampur dengan tanah. Itu menunjukkan najis itu. Tokah siapa basuh? Nabi kata bekah ada air, mari anjing jilat. Jilat air. Jadi bila jilat air sikit macam tu, automatik lah bekah tu juga kesang. Kalau air najis, jadi bekah pun najis ke Maka Rasulullah suruh basuh bekah tadi 7 kali. Maknanya suruh basuh tu maknanya apa? Najis. Masalah 7 kali mughalazah tak mughalazah biar dulu ke dia. Suruh basuh tu adalah menunjukkan bahawa dia adalah najis. Jadi anjing ni adalah najis. Itu yang pendapat yang kuatnya berdasar pada ayat ni, pada hadis ni. Cara mengambil dalil dengan hadis tersebut ialah dalam hadis ini kita disuruh mencuci bejana yang dijilat anjing. Mencuci sesuatu adalah disebabkan 3 perkara. Nombor 1 kerana hadas, nombor 2 kerana najis, dan nombor 3 kerana penghormatannya. Di mulut anjing sudah tentu tidak ada hadas, pun kehormatan pun tidak ada. Sebab itu pencucian hanyalah kerana najis. Itu. Bila sebut basuh, sebab najis, sebab hormat, ataupun sebab hadas. Dah anjing berhadas, dah kita tak kira berhadas dia tu. Anjing tu ada kehormatan, tak kira penghormatan dia mana ada. Anjing ni tak ada penghormatan, dia binatang. Maka sebab apakah kena basuh apabila dijilat oleh anjing ataupun terkena anjing? Disebabkan kerana najis. Maka basuh tadi sebabkan kena najis. Maka Syafi'i dan juga jumhur ulama kata anjing itu adalah najis. Itu. Babi dikiaskan disamakan dengan anjing kerana keadaannya lebih buruk. Babi pula macam mana najis tu? Babi najis sebab ada nas dalam Quran kata najis. Apanya? Dalil dia. Dalil kita hak baca dah baru tadi. Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir.
diharamkan kepada kamu makan bangkai, minum darah dan juga daging babi. Terang-terang disebut dalam Quran daging babi. Fa innahu rijsun, sesungguhnya daging babi itu adalah najis. Jadi terang-terang dia adalah najis. Jadi anjing najis disebut dalam hadis. Babi najis disebut dalam apa? Dalam Quran. Jadi kalau kita cari dalam Quran, tak ada cerita bab anjing najis. Jadi sebab tu dalam mazhab Maliki mengatakan bahawa anjing tu tak najis. Kita baca, ada sini disebut. Saya baca. Setengah ulama berpendapat bahawa anjing itu suci. Mereka beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan daripada Ibnu Umar bahawa di zaman Rasulullah SAW anjing-anjing keluar masuk masjid dan tidak pernah dibasuh selain dari itu. Bukti dia kata anjing tak najis sebab anjing ni keluar masuk dalam masjid Nabi Muhammad SAW. Tak ada pun kata Nabi suruh basuh, ada. Menunjukkan bahawa anjing tak najis. Dia dalil gitu. Dia kata anjing tak najis. Mazhab Maliki. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum." Dihalalkan bagi kamu memakan binatang yang ditangkap oleh anjing. Surah Al-Maidah ayat 4. Kalau kita memburu binatang, kita pergi memburu binatang, kita bawa alat, bawa senapang zaman sekarang, ataupun memanah zaman dulu. Tapi sebenda lagi kita gunakan untuk memburu ni. Benda apa? Binatang. Di antara binatang yang digunakan untuk memburu biasanya orang sebut 3 perkara. Anjing ataupun harimau. Harimau berapa hak bitang, harimau kumbang, harimau ada sejenis harimau hak lari laju, panggil apa tu? Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil al-fahdu. Anjing apa? Harimau jenis al-fahdu tadi. Dan yang ketiganya ialah burung helang. Burung helang pun ada juga orang gunakan untuk memburu. Begitu. Jadi biasanya orang guna ialah anjing. Maka dalam Quran ni kata fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah apa yang digigit, yang ditangkap oleh anjing itu. Maka dalam Quran suruh makan, dia tak suruh basuh 7 kali. Dia tak suruh basuh. Kalau dia tak suruh basuh, dia suruh makan. Kalau bawa anjing, kamu dah hajar, dah latih dia, maka kamu pun gunakan untuk memburu. Anjing itu gigitlah binatang tadi, binatang buruan tadi. Lalu anjing tu bawa lah binatang tu kat kita ni. Kita ni sebagai pemburu. Maka binatang tu dah mapuh dah. Mapuh dah payah sembelih dah, sebab dia halal dengan sebab buruan, bukan sebab sembelih dah ayam meleh-meleh dah. Maka bila sampai dekat kita ni, kita pun dibenarkan makan. Ada dalam ayat ni kata basuh 7 kali. Ada. Maka basuh 7 kali itu bukan sebab najis, kata dia. Hak dalam hadis kata basuh 7 kali bukan sebab najis, sebab ta'abbudi, sebab Nabi suruh basuh 7 kali, bukan sebab najis. Kalau sebab najis takkan ayat Quran ni suruh makan. Mestilah ayat Quran ni kata basuh dan makan. Ini bukan mazhab kita ni, ambil cerita ni. Tak, nak ceritanya mazhab orang lain lah, mazhab Maliki. Jadi kalau kita tengok, kalau sebut mazhab lain ni, kita terbukalah sikit fikiran. Tak, janganlah kita kata nampak benda pelik sikit, ni benda apa orang ni, adalah dia kaedah-kaedah dia, jadi kita sangka baik pada orang. Apa apalah orang ni bela anjing dan sebagainya, kita pergi negara Arab, apalah orang Arab bela anjing, pahak dia Islam, pakai jubah, pakai igal umpamanya tak. Kita pergi kat Mesir, banyaknya orang bela anjing tak, warnalah. Jadi kita jangan ingat gitu, kita jangan sangka buruk gitu. Adalah caranya, ialah di antaranya ialah dalam mazhab Maliki mengatakan hukum dia adalah tak najis. Tak najis. Itu dia memburu gitu. Selama sekarang ni memburu pakai napang, tembok tak. Maka bolehlah binatang-binatang tadi. Cuma jangan tukar dah. Tak, banyak sungguh boleh kacir malam ni. Boleh tembok-tembok boleh kacir berapa belah ekor boleh. Bawa lah kacir, bawa balik rumah. Tak, orang rumah kata ni bukan kacir, ni anak babi. Tukar bila jangan apa pekat tu pula. Dia ingat ke kacir tak, banyaknya tekor dengan anak babi, maknanya lebih kurang, maknanya kecek-kecek tak. Boleh jadilah orang tak biasa. Tapi nak ceritanya boleh tak kalau kita memburu dengan senapang, adakah kena sembelih?
Kalau ikut fatwa Syekh Abdul Rahman Jazairi dalam kitab Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah, dia mengatakan tak payah meleh dah. Pakai mati dengan peluru tu boleh dah. Dikira sama dengan tu, sama dengan panah. Zaman dulu pakai panah, zaman sekarang pakai peluru. Boleh dah kalau ikut fatwa dia. Tetapi kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh dengan rasas tadi, dengan peluru tadi. Maka ikut kaedah mazhab Syafi'i, dia kena sembelih. Kalau dang, sembelih. Kalau tak dang, tak dang. Nasib lah. Okay? Jadi kena kejar lah. Pas tembok kejar lalu. Boleh kejar lagi, takut kuat lagi tak, hayah mustaqirah lagi, maka kita sembelih dia gerak kuat lagi, darah macut lagi, boleh makan lah tu. Tapi kalau kita sembelih tu darah tak macut, tak gerak apa, tu dah hayah mazbuhah, tak boleh makan lah. Okay, mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikut fatwa daripada Syekh Abdul Rahman Jazairi, dia kata boleh. Tak payah meleh-meleh tau. Pakai dia mampu dengan peluru tu, ya dah, sama dengan panah dah. Kalau nak pakai logiknya, pakai waktu lah, pakai pandangan hok yang Syekh Abdul Rahman tadi lah. Jadi kita tak membazir lah. Tak, okay? Tak membazir. Kita makan tu makna dia walaupun mampu dengan peluru sekali pun boleh makan, tak? Walau macam mana pun kalau orang rasa tak-daknya nak meleh jugalah rambut tak-dak. Tu tak apa. Dia sebenarnya bukan binatang beruang saja yang boleh kita sembelih ikut tu. Kalau binatang liar, duduk kampung kita binatang tu, tapi binatang tu liar, maka kita panah dia tu kena kat perut, dia pun mampu boleh makan benarnya. Kena khubah tu liar sungguh. Pergi situ, pergi sini, orang lari belaka dah umpamanya. Macam mana ni? Takkanlah kita nak bunuh dia saja gitu tak. Kita pun ambil panah, kita ambil lah apa-apa yang tajam, kita pun pergi kejar-kejar, boleh juga akhirnya kenalah panah tadi pada khubah tadi, maka khubah tu mampu, sebenarnya boleh makan. Dia boleh makan, tapi tak gamak nak makan bawa kita tak. Tak gamak saat tak. Meleh juga kejap. Pas pada tu meleh lalu tak. Begitu. Jadi itulah keadaannya pemburuan tadi. Zaman sekarang orang tak guna, dah hanya anjing ni deh. Orang guna anjing untuk apa? Untuk jaga tanaman, boleh jadilah. Jaga tanaman, tu sabarlah. Ataupun kerana dia bela bela binatang, bela kambing banyak, dia bela anjing sekor, tak ada apa-apa, boleh. Kita boleh buat gitu, tak ada masalah. Cuma takut orang lah sangka buruk kita, warna orang najis-najis pun guna juga tak. Bunyi kata ustaz tak. Sedangkan dia tu tahu lah guna, dia ustaz, dia tahu dah guna-guna tak. Boleh, tak ada masalah bagi dia tak. Jadi sangka buruk tu janganlah kita ada dalam bila kita tahu gini, tak apalah, ada pandangan-pandangan dan sebagainya. Begitu keadaannya. Habis. Dalam ayat di atas, dalam ayat ini kita dibolehkan memakan binatang yang ditangkap oleh anjing dan tidak disuruh mencucinya lebih dahulu. Sedang binatang itu sudah tentu bergelomang dengan air liur anjing yang menangkapnya. Ni hujah bagi orang kata anjing tak najis. Bila anjing tu gigi, bukan setakat dia gigi saja air liur dia tu. Tak. Maka kalau dia najis, mesti Quran suruh basuh baru makan, baru nak masak pun. Tak ada suruh-suruh pun menunjukkan bahawa anjing tak najis, air liur dia pun tak ada apa-apa. Kena daging tak ada apa-apa je lah. Basuh gitu, basuh kerana kotor, bukan kerana najis je lah. Begitu. Pendapat pertama menjawab bahawa keluar masuk anjing ke masjid tidak menunjukkan sucinya. Iaitu zaman Rasulullah, anjing masuk ke masjid Rasulullah tu tak, macam mana Rasulullah tak pernah cuci pun. Tak. Dia jawab mana? Dia kata bila keluar masuk anjing tadi tidaklah menunjukkan bahawa sucinya anjing. Begitu juga dengan ayat tersebut tidak dapat menjadi dalil atas sucinya anjing. Kerana membolehkan makan binatang itu tidaklah bererti tidak wajib mencucinya. Hanya tidak diterangkan dalam ayat, kerana dalil wajib mencuci najis itu sudah cukup diterangkan pada tempat lain. Jawab hak pokok kita mazhab Syafi'i ni yang kata anjing itu najis ialah, walaupun ayat ni kata kalau kita buru, kita guna anjing, bahawa kita boleh makan binatang tu, walaupun boleh makan, tapi ayat ni walaupun tak suruh basuh, tetapi ada nas lain yang suruh basuh. Mana nas lain? Hadis Nabi. Maka nas lain itu cukup dah nak mengatakan bahawa bila kita gunakan anjing untuk memburu, bila dia boleh binatang tu, dia gonggong binatang tu dia bawa kita,
berdasarkan kepada nas ni kita boleh makan binatang tu. Berdasar pada hadis tu pula kita kena basuh 7 kali. Tepat tadi kita buang lah ataupun kita basuh lah. Begitu kaedah dia. Jadi tak berlawan apa-apa dia kata mazhab kita ni lah mazhab yang jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i. Jadi itu berkenaan dengan ukur anjing tadi. Jadi ginilah, kita tak pakai lah mazhab kata anjing tak najis dah. Jangan pakai pula. Selok lah. Tak, kita pakai anjing najis. Jadi sebab tu jangan bela-bela anjing kecuali untuk memburu ataupun untuk jaga ternakan ataupun jaga tanah-tanaman, itu dibenarkan. Okey. Nombor 7. Bahagian binatang, badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Hukum bahagian-bahagian badan binatang yang diambil selagi hidup seperti bangkainya. Maksudnya, kalau bangkainya najis yang dipotong itu najis juga najis. Seperti babi, kambing dan sebagainya. Kalau bangkainya suci, yang dipotong semasa hidupnya pun suci pula. Seperti yang diambil daripada ikan hidup. Ni. Kalau kambing kita kerak kaki dia. Dia hidup lagi, masih dia hidup kita kerak kaki dia. Maka kaki tadi najis tak? Najis. Najis tak? Najis. Kecuali kalau sekiranya daripada ikan tu bangkai pun tak najis, kalau kita kerak masa hidup tak najis juga lah. Contohnya ikan tu segar molek, kita katalah ikan berapa? Kita katalah contohnya ikan ni panjang berapa? Beluk. Kita kerak 2. Masa dia hidup tu kita kerak 2. Hidup lagi. Hak atas hidup, hak bawah hidup. Maka hak bawah tu kena najis lah. Sebab kaedah kata apa-apa binatang yang hidup yang kita potong tu, hak yang kita potong najis. Tak apa. Untuk beluk, untuk ikan tak apa. Walaupun kita potong banyak mana pun tak najis. Sebab apa? Bangkai dia tak najis. Maka pada masa hidup kita potong pun tak najis juga. Tu kaedah dia. Tetapi kambing ni halal tak? Halal. Bila dia mampu bangkai tak? Bangkai. Haram tak pakai? Haram lah pakai kambing. Maka apabila dia jadi bangkai haram, maka apabila masa dia hidup kita pergi kerak ekor dia, maka ekor pun jadi najis. Sebab apa? Sebab kalau dia mampu jadi najis. Maka kita potong hak bahagian ekor, bahagian telinga, bahagian mana pun hak kambing tadi, pada masa dia hidup, hak yang potong tadi dia jadi najis. Itu kaedah dia. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, wa min aswafiha wa ubariha wa ash'ariha athathan an-nahli. Daripada bulu-bulu binatang baik yang berupa bulu domba, bulu kambing, bulu unta. Domba ni bulu domba berapa? Lembu dah. Okey. Dan berupa bulu kambing, semua itu boleh dimakan, boleh dipakai, dibuat perkakas rumah tangga. Surah An-Nahl ayat 80. Okey, itu. Semua najis tidak dapat disuci kecuali arak. Apabila ia sudah menjadi cuka, dengan sendirinya ia menjadi suci. Apabila cukup syarat-syaratnya seperti yang akan datang di bawah ini. Begitu juga kulit bangkai dapat dicuci dengan jalan disamuk. Jadi dia kata kalau arak najis, tapi arak tu kalau lok lama-lama dia jadi cuka. Bila dia tukar jadi cuka, dia pun jadi dah najis. Kita tak buat pun, kita tak cara pun. Dalam payang tu lah. Tapi rasa kita tak minum arak. Orang Melayu kita tak ada payang tu, buat contoh je macam budu tak rasa. Mana kita kata kita buat arak contohnya, orang tu buat arak tak dah payang nak jadi arak, lepas tu dia lok lagi, tengok-tengok buka-buka jadi cuka dah. Masa jadi arak tu najis, masa jadi cuka dah najis, itu tukar dah. Satu. Yang kedua, kulit binatang ni najis lah asalnya. Tetapi apabila kita samuk dia, kita sertukan dia, samuk ke sertu dia panggil, maka hukum dia adalah suci. Tak, kita buang landai-landai dia semua tu, maka hukum dia pun suci. Bolehlah buat beg, buat kulit dia, tali jang, bolehlah buat dompet dan sebagainya, buat kasut. Buat kasut pun boleh juga. Tak, dah kalau kulit babi pun kulit babi tak boleh, tak jadi benda mengikut jumhur ulama, kebanyakan ulama, kecuali Imam Daud Az-Zahiri. Imam Daud Az-Zahiri kata
Kalau kulit babi, kalau kita samak, kita hot adalah kita bersih tadi, buang habis lendai-lendai, maka suci. Jadi kalau ikut fatwa daripada Daud Az-Zahiri, Imam Daud Az-Zahiri ni, kita pakai kasut kulit babi boleh lah. Boleh lah. Tak? Boleh ada apa-apa. Hamba pakai kasut kulit babi dia kata tak? Apa? Hamba ikut Imam Daud Az-Zahiri, tuan hamba ni minat gitu, tak apa. Tak? Kata-kata dah. Hamba tak minat tak? Jawab balik. Kau anda dia lah yang nak kata gitu. Tapi mazhab kita tak boleh. Mazhab kita bukan mazhab kita jumhur ulama. Kebanyakan ulama mengatakan maka hukum dia adalah bersih macam mana pun kulit babi, samak warna pun dok sama dengan kulit yang lain. Tak? Jadi ada saya rekahkan dalam bab yang berkaitan dengan kulit ni ada tiga pandangan. Yang pertama, semua kulit binatang apabila kita sertukan dia, kita samakkan dia, maka dia pun jadi bersih. Tak kira lah binatang tu halal makan ke haram makan. Kucing pun kulit dia kalau kita sertu ataupun kita samak pun boleh kita guna. Bersih dah jadi. Begitu juga dengan buaya, begitu juga dengan bewok, begitu juga dengan apa lagi? Rimau, singa umpamanya, tak apa. Tak? Ataupun binatang yang halal dimakan tapi jadi bangkai, umpamanya khubar, tak, lembu, kambing hok kena langgar dan sebagainya. Kita ambil kulit dia, maka boleh. Itu adalah jadi suci. Itu pandangan hok diterima dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ada dalam kitab Al-Awtar. Pandangan kedua pula disebut dalam kitab Al-Awtar, bahawa yang boleh samaknya kulit yang halal dimakan sahaja. Kambing boleh lah, lembu boleh lah, buaya tak boleh. Ini pandangan kedua. Ini bukan mazhab kita. Ini pandangan sebahagian daripada sahabat Nabi, dinukilkan dalam kitab dalam kitab tu, dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, dan kitab Al-Awtar. Pandangan pertama tadi dia kecualikan siapa? Kecualikan babi dengan anjing. Pandangan ketiga pula daripada daripada ni Imam Daud Az-Zahiri, dia kata bahawa semua binatang kalau kita samak dia jadi bersih belaka, termasuklah kulit babi, termasuklah kulit anjing sekalipun. Jadi jangan pakai hak tu, hamba sebut saja je. Lepas benda ni kau pergi cari kasut hak kulit babi dah boleh lah. Janganlah kita buat gitu, hamba sebut saja je. Tak, umpamanya sebut saja-saja pun makna dia untuk jadi pedoman lah. Tak? Yang kita pakai ni mazhab Syafi'i kita yang mengharamkan kulit babi, kulit anjing walaupun dia samuk macam mana pun. Orang kata dia ada tanda dia 3 titik stopok ke warna. Gitu lah lebih kurang. Tak? Ya ke tak pun tak tahu dah. Kita bukan pakar bahagian kulit. Tak? Kata 3 stopok ke tu. Tak? Ya ramuknya. Tak? Orang-orang yang tahulah. Okey, begitu. Kaifiat cara mencuci benda yang kena najis. Okey, nyala dah lampu. Jadi kita berhenti setakat tu. Minggu depan kita sambung lagi lah. Kaifiat ni cara mencuci benda yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina fiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.